إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Sidang hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak tuan-tuan hadirin sekalian, begitu juga dengan diri saya, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Ingatlah tuan-tuan, hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelamatkan kita di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil kelak. Benarlah kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai manusia, hamba-hamba aku, carilah bekalan ketika mana kamu berada di atas muka bumi ini, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan yang akan kamu bawa di hadapan aku kelak adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Tuhanmu, kerana sesungguhnya gegaran hari akhirat itu merupakan sesuatu perkara yang sangat dahsyat dan besar. Tuan-tuan, seorang hamba yang membawa nilai takwa di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak, mereka itu akan dianggap berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita membawa satu misi dakwah yang sangat besar, iaitu untuk memperbaiki akhlak masyarakat. Sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tuan-tuan, betapa pentingnya akhlak yang mulia, sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda membicarakan berkaitan dengan akhlak, baginda akan menceritakan tentang balasan syurga bagi mereka yang berakhlak mulia. Lihatlah sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan seorang mukmin pada hari akhirat kelak, melainkan mereka itu mempunyai akhlak yang mulia. Bahkan tuan-tuan, ketika mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan ramai di kalangan umatmu itu masuk ke dalam syurga? Lantas jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq.
Mereka semua itu dimasukkan ke dalam syurga kerana mempunyai akhlak yang mulia. Tuan-tuan, itulah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan termasuk skop akhlak yang mulia adalah melakukan kebaikan kepada manusia. Melakukan kebaikan kepada manusia sekalipun manusia itu adalah kanak-kanak. Tuan-tuan, apa yang menyedihkan kita pada hari ini apabila kita lihat pelbagai kes yang berlaku ke atas kanak-kanak, pengabaian terhadap kanak-kanak, penderaan terhadap kanak-kanak, seolah-olah kanak-kanak itu tidak ada nilainya di dalam agama kita. Tuan-tuan, wallahi demi Allah, sesungguhnya itu bukan petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah agama Islam yang murni, yang mana Islam tidak pernah membezakan, mendiskriminasikan kanak-kanak dalam masyarakat kita. Kanak-kanak merupakan salah seorang daripada anggota dalam masyarakat kita. Kalaulah orang dewasa, mereka itu dihormati, mereka itu disayangi. Tuan-tuan, kanak-kanak juga berhak, wajib memiliki perkara yang sama sebagaimana orang dewasa memilikinya. Akan tetapi menyedihkan pada hari ini, kanak-kanak seolah-olahnya tiada nilainya dalam masyarakat kita. Mengabaikan kanak-kanak. Hak kanak-kanak tidak diendahkan. Mereka melakukan kanak-kanak dengan sewenang-wenangnya. Demi Allah, itu bukan agama Islam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk yang sangat baik, yang sangat jelas kepada kita bagaimana bermuamalah kita dengan kanak-kanak. Pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Kemudian baginda melihat cucunya Al-Hasan dan Al-Husain sedang berjalan di hadapannya. Dan ketika itu Al-Hasan dan Al-Husain, mereka berdua memakai pakaian yang agak labuh, sehingga menyebabkan apabila mereka berdua berjalan, mereka seringkali tersandung dan terjatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan seperti itu, lantas Nabi memberhentikan khutbahnya. Nabi memberhentikan khutbahnya dan turun daripada mimbar. Dan Nabi terus mengambil kedua anak kecil tersebut dan menggendongnya, mendukungnya. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Sadaqallah, benarlah perkataan Allah Azza wa Jalla. Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak pinak kamu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika mana aku melihat kedua anak kecil itu sedang berjalan dan terjatuh di hadapanku, aku merasa tidak sabar untuk memegangnya. Aku merasa tidak sabar untuk mendukungnya, sehingga aku memberhentikan khutbahku dan aku terus mendukungnya. Dan dalam riwayat menyebut bahawa selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam menaiki semula di atas mimbar dan meneruskan khutbahnya. Tuan-tuan, itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kanak-kanak. Tapi persoalannya, di manakah sifat kita? Di manakah roh Islam yang sepatutnya ada di dalam jiwa kita, terutamanya kita sebagai seorang Muslim? Dalam kisah yang lain, tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium seorang daripada cucunya, iaitu Al-Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika mana baginda mencium Al-Hasan, ketika itu ada seorang sahabat yang lainnya bernama Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis melihat tingkah laku dan tindakan Nabi yang mencium Al-Hasan. Lantas kata Al-Aqra' bin Habis, "Ya Rasulullah, aku memiliki 10 orang anak ya Rasulullah. Akan tetapi seorang pun daripadanya tidak pernah aku mencium seperti mana engkau mencium Al-Hasan pada hari ini." Fanazara ilaih,
Dalam riwayat tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam terus melihat kepada Al-Aqra bin Habis. Fanadhara ilaih, baginda melihat kepada Al-Aqra. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Sesiapa yang mana tidak menyayangi manusia yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmatinya. Sesiapa yang mana tidak menyayangi orang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmatinya. Tuan-tuan hadirin sekalian, kita sebagai manusia, hamba kepada Allah Azza wa Jal, kita sangat-sangat memerlukan kepada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masyarakat kita yang hari ini semakin tidak mengendahkan kanak-kanak untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa Ala. Sedangkan Nabi menyebut man la yarhamu la yurham. Sesiapa yang mana tidak merahmati, tidak menyayangi manusia yang lain, la yurham, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmatinya. Tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala supaya masyarakat kita hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya sentiasa merahmati dan menyayangi kanak-kanak, kerana mereka merupakan sebahagian daripada kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, supaya adanya di sana belas dan kasihan di dalam jiwa dan diri kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya memanjangkan wasiat daripada Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah pun memasuki bulan Muharram, bulan yang mana mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu di dalam agama kita. Bulan yang mana bulan yang pertama di dalam kalender hijrah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menunjukkan kepada kita satu sunnah yang mulia yang kadang-kala diabaikan oleh masyarakat kita. Satu sunnah yang mulia yang mana telah pun ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berapa ramai dalam kalangan masyarakat kita yang mana mengabaikan sunnah itu. Apakah sunnah itu, tuan-tuan? Sunnah itu adalah berpuasa pada 10 Muharram. 10 Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang kelebihan mereka yang berpuasa pada 10 Muharram. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka yang mana berpuasa pada 10 Muharram yukaffiru sanatal madiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mana berpuasa pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya setahun yang lepas. Tuan-tuan, begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan terdapat satu lagi petunjuk ataupun sunnah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana apabila seorang itu berpuasa pada 10 Muharram, Nabi mengarahkan kepada kita supaya berpuasa 9 Muharram. Ketika mana kita berpuasa 10 Muharram, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pula kepada kita supaya berpuasa 9 Muharram. Tujuannya apa, tuan-tuan? Tujuannya adalah untuk menyelisihi
puasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Tuan-tuan, hidupkanlah sunnah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan sunnah itu, dan panjangkanlah wasiat ini kepada anak dan isteri kita, tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah terus memberkati kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.